semua, apa khabar? Cikgu harap semuanya sihat-sihat ya. Okey, baiklah murid-murid, bertemu kembali bersama dengan Teacher Irene untuk pendidikan sains sosial dan alam sekitar tingkatan 5. Jadi pada hari ini kita akan sambung kembali pembelajaran kita, PDPR kita. Kita akan sambung unit 4 iaitu berkaitan dengan pengawetan makanan. Jadi untuk hari ini topik yang kita akan pelajari ialah berkaitan dengan kepentingan pengawetan makanan. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kepentingan pengawetan makanan. Mengapa perlunya kita mengawet makanan? Jadi untuk ini kita akan lihat kepentingan pengawetan makanan, okey, dengan cara pembungkusan vakum dan pasteur yang telah kita pelajari sebelum ini. Nah, seperti pada pembelajaran kita yang lepas, standard kandungan kita kekal sama, iaitu 4.1 pembungkusan vakum dan pempasteuran. Manakala standard pembelajaran kita ialah 4.1.3 menjelaskan kepentingan pengawetan makanan. Yang kedua, 4.1.4 membungkus makanan secara vakum dan pasteur. Okey, objektif pembelajaran kita ialah pertama, boleh dapat menuliskan 5 kepentingan pengawetan makanan. Yang kedua, dapat menamakan 3 jenis pembungkusan vakum. Yang ketiga, menamakan 3 jenis pembungkusan pempasteuran. Dan yang keempat, memadankan dengan betul gambar makanan dengan jenis pembungkusan. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah kepentingan pengawetan makanan. Jadi, pengawetan makanan secara pembungkusan vakum dan pempasteuran memudahkan penyimpanan makanan di rumah. Okey, sebelum ni kita dah pelajari cara untuk buat pengawetan makanan melalui pembungkusan vakum dan pempasteuran. So, kepentingan yang pertama kita dapat lihat di sini ialah ia dapat memanjangkan jangka hayat makanan. Maksudnya makanan ni dapat disimpan dengan selamat dan lebih tahan lama. Contohnya lah susu kita dah pelajari ya, di pasteur. Sebab apa? Bila di pasteur, susu itu tidak mudah basi kan? Sama juga makanan yang dibungkus secara pembungkusan vakum seperti sayur-sayuran yang kamu dah pelajari sebelum ni, kita masuk dalam plastik, plastik yang berzip tu. Jadi sayur tu lebih tahan lama dan tidak mudah rosak. Okey. So yang kedua, mengurangkan pembaziran makanan. Jadi lebihan makanan boleh disimpan dan dimakan semula serta tidak dibuang. Contohnya lah makanan yang dimasukkan dalam zip. Secara pembungkusan vakum ni. Biasanya ada zip kan? Ziplock tu. Jadi bila kamu dah buka, contohnya kamu makan keropok ke apa kan, dalam tu kamu dah makan, kamu zip balik dan angin, udara nak masuk, tak masuk angin lah orang kata kan. So makanan tu kita boleh makan lagi selepas tu, kita boleh sambung makan kan. Itu kepentingan dia kan. Jadi kita tidaklah bazir makanan kan. Okey, yang ketiga, mengekalkan rasa dan kualiti makanan. Jadi rasa dan kualiti makanan sama dengan makanan segar. Cuba kamu buat eksperimen. Kalau sayur tu kamu tidak simpan dalam pembungkusan vakum, apa akan jadi pada sayur tu? Dia akan cepat layu, cepat rosak. Okey, sama juga dengan susu. Kalau kita tak pasteurkan, apa akan jadi? Susu tu di pasteur rasanya lebih enak berbanding susu yang ada bahan pengawet. Ya, macam cuba kamu minum susu tepung dengan susu pasteur. Mana lebih sedap? Susu pasteur lebih sedap kan? Sebab itulah kalau kamu lihat susu yang di pasteur ni, kamu dah buka aja kamu tak boleh simpan lama. Kamu kena minum dalam masa 3 hari sebab dia akan kekal rasa dia sedap. Tapi kalau lebih dari itu dia akan rosak lah. Berbanding dengan susu tepung sebab dia ada bahan pengawet, dia lebih lama, dia boleh tahan lebih lama. Jadi inilah perbezaannya. Okey? Yang keempat, menghalang pembiakan bakteria dan mikroorganisma. Okey, masa tingkatan 1 kamu ada pelajari mikro ni membawa maksud benda yang sangat halus. Okey, organisma maksudnya hidupan. Jadi mikroorganisma ni maksud hidupan yang sangat halus. Jadi kalau kamu lihat, dengan cara pengawetan makanan, kita dapat menghalang pembiakan bakteria dan mikroorganisma. Jadi bakteria dan mikroorganisma tidak dapat hidup di dalam makanan. Contohnya kamu lihat roti. Kalau roti tu, biasanya kalau kita lihat paling senang dijangkiti, paling senang kan rosak kerana bakteria ataupun mikroorganisma kan. Sebab mikroorganisma ni memang ada di sekeliling udara kita. Jadi apa yang berlaku ialah di udara, dalam air, makanan, tanaman dalam badan kita, mana-mana dia ada. Jadi mata kita memang tak nampak. Itulah puncanya makanan menjadi rosak.
Jadi bila kita awet dan kita simpan dengan cara yang betul, makanan itu tidak mudah rosak. Yang kelima, tidak memerlukan bahan pengawet. Jadi makanan diawet secara semula jadi. Contohnya lah macam cikgu cakap tadi, sayur tu kan. Bila kamu masuk dalam plastik, pembungkusan vakum melalui plastik tu, apa akan jadi? Sayur tu lebih tahan lama, daun dia lebih cantik berbanding sayur yang kamu tidak awet. Betul tak? Nampak tak perbezaan dia? Sebab apa? Sayur tu cepat rosak sebab terdedah kepada mikroorganisma tadi. Okey? Jadi mencegah penyakit bawaan makanan. Tahu tak kamu ya? Penyakit keracunan makanan dapat dielakkan kerana bakteria dan mikroorganisma tidak dapat membiak. Sebab itu kalau kamu lihat mengapa susu itu dipasturkan. Sebab apa? Bila dipasturkan dengan suhu yang tinggi kan. Jadi mikroorganisma dalam susu akan mati. Jadi susu itu dapatlah diminum dan lebih tahan lama. Itulah salah satu contohnya. Jadi kita dah dapat lihat di sini ada 6 kepentingan pengawetan makanan. Sekarang kita lihat cara pembungkusan makanan secara vakum dan pasta ni. Kita nak kenal pasti apakah jenis-jenis pembungkusan berdasarkan gambar berikut. Makanan yang diawet secara vakum perlu menggunakan pembungkus khas. Pernah tak murid-murid lihat jenis-jenis pembungkus khas yang terdapat di pasaran kalau anda beli sesuatu barang kan? Pembungkus khas tersebut dapat mengekalkan kualiti makanan sehingga bungkusan dibuka untuk digunakan oleh pengguna. Banyak contoh-contoh makanan yang ada di pasaran ini kita lihat menggunakan cara pembungkusan secara vakum dan pasta ni ya. Yang pertama sekali ialah pembungkusan vakum plastik. Seperti mana kita telah pelajari menggunakan cara plastik ni sesuai untuk makanan kering, ikan, daging, ayam, buah-buahan dan jeruk. Seperti dalam gambar ini kita dah pelajari sebelum ni. Yang kedua jenisnya ialah pouch berdiri. Dia berdirilah sebab apa? Bila kita letak dia tak jatuh. Jadi makanan berbentuk cecair seperti pes makanan, telur dan jus buah-buahan memang sesuai dibungkus melalui cara pouch berdiri ini. Pes makanan tu maksudnya contohnya lah kari ayam ke apa yang instant kan, yang segera dalam bentuk cairan dibungkus dengan cara ini. Yang ketiga ialah pembungkusan vakum secara aluminium. Untuk ini biskut, biasanya makan makanan kering, makanan-makanan seperti serbuk ya, kek, kuih dibungkus dengan vakum aluminium. Jadi apa yang bezakan ini dengan pouch berdiri? Yang aluminium ni dia ada warna macam grey kan, warna kelabu, itu macam warna aluminium. Itu perbezaannya. Kalau plastik dia warna jernih kan, plastiknya nampak makanan tu. Kamu boleh lihat dalam gambar tu untuk aluminium dia ada macam warna kelabu. Inilah perbezaan yang kita dapat lihat melalui cara pembungkusan yang berlainan, iaitu secara plastik, pouch berdiri dengan vakum aluminium. Yang seterusnya, kaedah pembungkusan melalui pempasturan. Jadi pempasturan selalunya menggunakan pembungkus jenis aseptik. Produk susu dan minuman yogurt banyak menggunakan pembungkusan ini. Selain itu, makanan yang dipasta juga dibungkus menggunakan botol plastik berketumpatan tinggi atau bekas polistirena khas. Apa yang dimaksudkan dengan ini kita lihat. Yang pertama, pembungkus aseptik ni biasanya digunakan untuk seperti susu, minuman yogurt dan jus buah-buahan. Biasanya dia macam kotak, nampak? Dia kotak dibuat daripada kertas lah kalau kamu lihat ya, bentuk kotak. Jadi ini dikenali sebagai pembungkus aseptik. Banyak kita jumpa untuk susu lah, kebanyakannya ialah susu dan jus buah-buahan ya. Kalau kamu lihat susu Marigold ke Farm Fresh ke jus yang terdapat seperti jus buah-buahan, biasa guna kotak juga, minuman dalam kotak. Lepas tu botol plastik berketumpatan tinggi ni, banyak makanan juga digunakan untuk botol plastik berketumpatan tinggi. Contohnya minuman yogurt dan jus buah-buahan, jus-jus yang kita biasa lihat di pasaran, Minute Maid lah, apa jenis, cikgu tak boleh sebut jenama ya, tapi kebanyakan kita lihat jus-jus buahan, kita nak nampak rasa jus tu asli kan, dia bungkus dengan cara botol plastik. Botol plastik yang berketumpatan tinggi ni, macam botol ni dia tak mudah pecah. Di plastik memang tak pecah dia tak mudah reput dan crack. Dia tahan ya, dia tahan lasak sikit. Itu maksudnya botol plastik berketumpatan tinggi. Kemudian bekas yang satu lagi, ni yang biasa kita lihat lah untuk yogurt ya. Bekas polistirena khas ni
untuk untuk yogurt biasanya. Okey. So dia biasanya warna putih. Kalau kamu lihat di warna putih, dibungkus dengan cara ini. Okey. Sekarang apa yang dimasukkan dengan bahan pengawet? Bahan pengawet maksudnya bahan kimia yang ditambah dalam makanan. Tujuannya adalah untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma agar makanan dapat disimpan lebih lama. Jadi kebanyakan makanan ada bahan pengawet. Ini adalah glosari yang kita pelajari pada hari ini. Apa yang dimaksudkan dengan bahan pengawet, iaitu sejenis bahan kimia yang ditambah dalam makanan. Okey, sekarang kita nak uji cikgu nak uji pengetahuan kamu tentang apa yang kita dah pelajari sebelum ini yang cikgu dah terangkan semua. Jadi kita akan lihat kepada soalan pertama. Kamu kena kenal pasti apakah jenis pembungkusan berikut berdasarkan gambar yang cikgu berikan. Jadi yang pertama soalannya, yang pertama, yang ni ialah pembungkus vakum aluminium, pembungkus aseptik, botol plastik berketupatan tinggi atau bekas polistirena. Cuba kamu teka. Okey. Jawapan dia ialah botol plastik berketupatan tinggi. Betul. Soalan kedua. Cuba lihat soalan kedua. Namakan jenis pembungkusan berikut. Adakah ia pembungkus vakum aluminium, aseptik, paus berdiri ataupun vakum plastik? Cuba teka apa jawapan. Betul tu. Jawapannya ialah pembungkus vakum aluminium. Okey, kita pergi ke soalan berikutnya. Ini senang saja. Apa jawapan dia? Bekas polistirena khas, pembungkus aseptik, paus berdiri atau pembungkus vakum plastik? Untuk susu ialah istilah yang digunakan apa? Pembungkus aseptik. Semua dapat betul. Senang jadi kan? Soalan yang keempat. Namakan jenis pembungkusan berikut. Yang ini lebih kurang macam tadi, bentuk botol. So adakah ia botol plastik berketupatan tinggi, pembungkus aseptik, vakum aluminium, pembungkus vakum plastik? Siapa dapat teka tu? Betul. Jawapannya ialah botol plastik berketupatan tinggi. Okey, kita tengok soalan kelima. Namakan jenis pembungkusan ini. Okey, adakah ini pembungkus vakum plastik, bekas polistirena khas, paus berdiri atau botol plastik berketupatan tinggi? Siapa dapat teka ni? Kalau yogurt kita tahu kan, warna putih. Warna putih. Kalau istilah putih ni apa digunakan? Very good. Semua betul cikgu rasa tu. Bekas polistirena khas kan? Istilah yang digunakan poliristena. Ingat tu, poliristena khas. So khas putih. Warna putih. Okey, soalan ke-6. Namakan jenis pembungkusan berikut. Adakah pembungkusan cara vakum plastik, bekas polistirena khas, aseptik atau aluminium? Cikgu singkatkan je. Ni apa? Nampak macam plastik kan? Tentu semua dapat betul ni. Pandai. Jawapannya pembungkus vakum plastik. Okey, soalan ke-7. Soalan ke-7. Pembungkus vakum plastik. Ni senang aja, kita nampak dia berdiri kan? Paus berdiri, aseptik atau aluminium? Betul. Jawapannya ialah paus berdiri. Soalan ke-8. Vakum plastik, berdiri, paus berdiri. Cikgu dah singkat-singkat dah. Aseptik ataupun poliristena khas. Apa tu? Tadi ulang balik lebih kurang macam sama tadi kan? That's right. Jawapan dia ialah aseptik. Ingat susu je kebanyakannya aseptik ya. Okey, soalan 9. Ni. Nampak kan daging tu jernih je. Kita boleh nampak dengan jelas daging tu. Adakah pembungkus vakum plastik, aseptik, aluminium atau polistirena khas? Nampak je semua betul. Semua terror. Yes, jawapan dia ialah pembungkus vakum plastik. Pasti semua dapat betul. Kalau plastik senang kan? Kita tengok plastik kan? Okay, soalan 10. Ni senang je. Nampak je gambar kelabu kan? Tadi cikgu dah sebut kelabu. Pembungkus vakum plastik, polistirena khas, aseptik atau vakum aluminium? Gambar je dah ada clue dia. Yes. Semua pandai. Yes. Jawapan anda betul. Pembungkus vakum aluminium. Okey, soalan ke-11. Ni. Nampak kan? Warna coklat tapi dia berdiri. Pembungkus vakum plastik, paus berdiri, aseptik atau vakum aluminium? Apa? Betul semua. Jawapan dia ialah paus berdiri.
telefon. Okey, untuk soalan yang terakhir. Okey. Asam jawa ekstra ni pun boleh kita bungkuskan dengan cara ni. So ini kita kenali sebagai pembungkusan cara apa? Pembungkus vakum plastik, berketupatan tinggi, aseptik ataupun polistirena khas. Siapa dapat teka? Betul, semua pandai-pandai belaka. Jawapan dia ialah bekas polistirena khas. Biasanya selain daripada susu atau yogurt, bekas ini yang warna putih ini juga kita boleh gunakan untuk makanan seperti yang lain, yang dalam contoh ni ialah asam jawa. So, kita lihat tugasan yang cikgu berikan sebenarnya adalah berdasarkan kepada buku teks kamu, muka surat 88 dan 81. So, ini adalah link tugasan yang akan cikgu sharekan nanti. Kamu jangan lupa siapkan tugasan yang cikgu beri. Sekian saja. PDPR kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi di PDPR seterusnya. Jangan lupa ya, sokonglah channel Cikgu Irene. Bye-bye.